Maths? Maths? Hari ini kita akan tengok soalan-soalan yang berkaitan dengan locus. Locus ni perlu kira tak? Perlu faham je. Perlu faham. Fahamkan ayatnya. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Diberi rajah. Nampak tu? Dalam rajah di bawah, EFGH ialah sebuah segi empat sama. Ni adalah sebuah segi empat sama. Satu lengkuk bulatan dengan pusat H. Mana pusatnya H? Ni H, ini suku bulatan. Okey. FKH ialah satu lengkuk bulatan dengan pusat DE. Sini ada satu lengkuk, sini ada satu lengkuk. X. X ialah locus satu titik. Nampak tak? Ada tak X kat situ? Ada ke tak ada? Sekarang ni kamu nak mencari locus yang X tu lah. Faham tak? Locus X ini biasanya nampak ke tak nampak? Itulah jawapan yang perlu kamu cari. Jaraknya dari H adalah sentiasa mala. Mana H? Dah, boleh? Ni? Okey, terima kasih. Dari titik H, jaraknya sentiasa mala. Sentiasa mala tu maknanya sama. Y ialah locus satu titik yang bergerak supaya jaraknya dari EF dan FG adalah sentiasa mala. Okey, kita ada dua locus, satu X, satu Y. X ini daripada H sentiasa mala. H ni berapa titik? H. Satu je lah. Satu titik H. Sentiasa mala. Y ialah locus satu titik yang bergerak supaya EF dan FG adalah sentiasa mala. Y kita ada dua EF. EF mana? EF atas. Dia namanya apa ni? Garis. Betul? EF ni adalah garis. Garis EF. Dan FG adalah semalam. Mana FG? FG. Garis FG. Maknanya sini. Okey. Antara titik A, B, C, D, yang manakah merupakan titik persilangan bagi locus X dan locus Y? Soalan dia. Faham ke tak faham? Tak faham. Kita kena tengok satu-satu. Kamu dah belajar sebelum ni kan? Sekarang kita kena tahu mana dia locus X, mana dia locus Y. Kita tengok yang pertama, locus X. X ialah sentiasa mala daripada titik H. Mana locus dia? Kalau satu titik, maksudnya dia akan jadi bulatan. Ni titik H. Maka ada bulatan macam tu, betul? Jadi yang ini adalah locus X. Betul? Mesti bentuknya macam ni. Yang ini. Mana garis dia? E, C, D, G. Ini dia garis dia. Betul? Itu garis dia. Itu locus yang pertama untuk locus titik H. Kita cari locus bagi Y pula. Y ni kita ada garis EF. Betul? Garis EF. Lepas tu FG ke bawah macam tu. Jadi ini apa bendanya? Apa dia? Fakihah. Saya dengar tapi dia tak habis jawabnya. Garis bagi slow. Macam habis bateri. Apa dia Fakihah? Ini namanya apa? Garis apa ni? Garisan bersilang. Bagus. Apa nama? Munirah. Ini adalah garis bersilang. Kamu tahu kalau garis bersilang lokusnya mesti di mana? Titik tengah. Apa dia? Garis bersilang apa dia lokus dia? Pembagi dua sama serenjang. Wah, pandai. Wah. Dua sama serenjang. Dua sama apa Lili? Dua sama sudut.
Hai, 4 benda pun tak boleh ingat. Banyak makan semut lah kamu ni. Saya ajar 4 je kan. Minggu lepas baru. Minggu lepas baru ajar. Jadi pembagi dua sama sudut. Maknanya garis lokusnya di sini. Ini adalah lokus Y. Betul? Bagi dua sama kan? Sudut di sini sama dengan sudut di sini. Mana dia garisnya? Ini garisnya. Betul? Soalan dia, lokus X dan Y bersilang di C. Jawapannya C. Itulah cara dia. Perlu kira tak? Perlu kira tak? Tak perlu kira. Perlu faham. Ada berapa benda untuk lokus ni? 4 je ni. Kalau 4 ni tak boleh ingat, tak tahulah kamu ni band apa? Band 10 apa? Band 10 yang dekat jam tu Saya tak pernah tengok cerita band 10 tu. Ya, siapa pernah tengok angkat tangan? Jangan malu. Cover sikit. Ada tengok band 10 padahal kat rumah ngadap itu je. Okey, kita teruskan. Yang ini pula. Soalan nombor 8 ni. Boleh? Cara apa je nak jawab soalan ni? Dalam raja di bawah, PQRS ialah sebuah segi 4 tepat. QVU ialah satu lengkuk bulatan dengan pusat di R. QVU mana? QVU. QVU berpusat di R. Okey. TU dan W masing-masing ialah titik tengah PS, RS dan QR. Mana mana U? TU lagi satu W ialah titik tengah bagi PS titik tengah dia T. RS titik tengahnya U. QR titik tengahnya W. Soalannya itu baru penyataan. Soalan dia, cikgu jawapannya D je tu. Jawapan tu memanglah D. Macam mana kamu dapat jawapan tu kan? Orang tanya kamu. X ialah lokus satu titik yang bergerak supaya jaraknya dari titik R adalah sentiasa malah. Ini sama je macam tadi kan? Ini berapa titik? Ini lokus bagi X untuk kita ada 4 tu. Yang mana satu? Kita ada 4 tu. Yang mana satu? Satu titik, satu garis, dua titik, garis bersilang. Yang mana satu? Satu titik. Y ialah lokus satu titik bergerak supaya jaraknya dari PQ dan PS adalah sentiasa sama. Sekejap, sekolah telefon Hello. Yap. Tengah ngajar. Ya. Sekejap, saya ajar ni sekejap, nanti saya turun. Okey. Mak Nazir dah datang dah. Tak apa, kita teruskan. Dia datang kan. Tadi kat mana? Kat ini ya. Kita habiskan yang ini dulu ya. Okey, X kita dah tahu. Tak nampak. X untuk satu titik di R. Mana lokus dia? Satu titik mesti bulatan. Jadi mana dia? Inilah lengkuk ni. Betul lengkuk dia kan? Itulah dia. Inilah lokus bagi X. Senang je. Susah ke? Ke tak faham? Tak faham? Boleh faham kan? Tak faham? Tak faham? Kat mana tak fahamnya? Tak faham bahasa Melayu ke? Tak faham cakap Perak ni? Ke tak faham bendanya? Okey. Benga, kata orang Perak, terbenga-benga kamu. Saya ringkaskan macam ni. Untuk lokus kita ada 4. Ada 4. Yang pertama 1 titik. Yang kedua 2 titik. Yang ketiga
garis. Yang keempat, silang. Okey, kamu tengok ayatnya. Kalau satu titik, dia akan jadi bulatan. Nampak? Satu titik je situ. Lokusnya menjadi, ini lokus dia, akan jadi bulatan. Boleh? Kalau dua titik, titik 1, titik 2, titik A, titik B akan jadi, ya, betul. Betul, selari ke serenjang? Selari ke serenjang? Siapa cakap serenjang? Angkat tangan. Angkat tangan, bangun. Siapa cakap serenjang? Bangun. Serenjang ke selari? Serenjang ke selari? Serenjang. Ini salah ni. Jadi saya nak tengok kamu tidur ke bangun. Kalau dua titik A, B mesti serenjang. Pembagi dua sama serenjang. Okey, duduk. Garis barulah hasil dia selari. Bersilang, pembagi dua sama sudut. Itu je perlu ingat. Itu je kamu perlu ingat. Boleh? Dah ingat dah? Susah kena ingat ni. Dah banyak makan keropok, banyak makan cikelat. Cikelat tak apa, dia manis. Banyak makan asam, banyak makan kepala ikan, banyak makan semut. Bukan kamu kutip semut tu makan. Faham? Kalau air kamu tu, air tu dah jatuh semut dalamnya, bila semut jatuh dalam air, hidup ke mati? Semut tu mati. Kamu biasanya keluarkan semut tu, telan dia airnya kan. Jadi jangan minum air yang dah dimasuki semut. Minum air lain. Faham? Tu sebab ni nasihat daripada cikgu supaya kamu tak lupa. Itu tadi dah ingat, dah bagi ingat ni. Itu sebab kalau dari rumah tu bawa air sendiri. Faham? Bawa air sendiri dari rumah. Sebab air kat kantin tu bukan saya nak katalah, manalah kita tahu kan, buat air banyak-banyak tu kan, bukan setakat semut, gajah pun boleh masuk. Jadi bawa air dari rumah, air yang kamu masak, jimat, duit kan. Saya dulu selalu bawa air teh. Tahu? Bangun pagi-pagi, masak air, lepas tu mandi-mandi berdua, air dah masak, buat air teh, masuk dalam bekas, letak kat tepi beg. Bawa-bawa, pum meletup. Terbuka penutupnya. Dia penutupnya bukan yang pusing-pusing tu tau. Dia yang macam Tupperware tu kan. Tengah jalan, berhenti, cari mana penutupnya. Tiup-tiup, letak, tutup balik. Bawa air sendiri tau. Faham? Okay, kita sambung. Itu selingan. Macam TV ada iklan. Okay, jadi ni perlu kamu tahu. Bila dimasuk kepada soalan, kamu tengok apa maklumat yang diberi. Macam tadi kan, disebut Y bergerak mala pada point R atau pada titik R. Maknanya ada satu titik je lah. Kalau pada titik R dan P, dua titik, hasilnya serenjang. Faham? Carilah dalam rajah ni. Okey, seterusnya, Y ialah lokus satu titik yang bergerak supaya jaraknya dari PQ dan PS adalah sama. PQ mana? PQ adalah garis. PS juga adalah garis. Garis sama macam tadi. Garisnya akan jadi apa? Bersilang. Mana dia punya yang tengah-tengah garis, lokus yang kamu akan anggap dia sebagai lokus? Yang mana? P? Takkan PU? PR lah kan dibahagi tu. Ni nampak ni? PR kan? Bahagi kan? Ni kamu, ni bukan suruh kira, suruh tengok je. Dia ada dua garis. Hasilnya garis bersilang. Garis bersilang, lokusnya mesti berada di macam itu, pembahagi dua sama sudut. Jadi antara titik A, B, C dan D, yang manakah persilangan bagi lokus X dan Y? X yang ini, alhamdulillah. Y yang ini. Jadi bersilang di mana?
Silang di C lah. Tadi C je ko, ini C je ko. Macam itulah cara nak jawabnya. Kena faham. Kena faham. Ada soalan lain? Apa dia? Jawapannya D. Salah lah jawapan tu. Betul? Kamu rasa jawapan saya betul ke jawapan buku betul? Saya betul? Betul, yang mana satu betul? Tengok betul-betul. Sebab apa saya tulis D dan C, dan sebab apa jawapan buku tulis D? Hai, lambatnya fikir. Semua nak disuap. C ke D? Siapa cakap C? Bangun. Siapa cakap D? Bangun. C pun tidak, D pun tidak. Okey, kita tengok balik. Jawapan saya ke jawapan buku betul? Kamu ni tak ada pendirian lah. Mana saya punya pemadam? Kamu ni tak ada pendirian lah. Okey, sekarang ni yang ini confirm lah betul. Betul? Sekarang kita ada garis PS dengan PQ. Kita ada sudut ini. Antara garis PR dengan PU, mana yang sama sudutnya? PR. Siapa kata PR? Bangun. Siapa kata PR? Bangun. Kamu seorang je kata tak tahu. Ingat dia tahu dia pun penuh. Tak tahu, tak dapat nak agak mana satu. Yang pembagi dua sama adalah PU. Kamu tengok? Kamu tengok ke? Kamu tengok ni. Kamu tengok yang ini. Yang ini dengan yang ini. Sudut dia, sudut. Kalau kamu ambil PR, ini besar, ini kecil. Nampak tak? Cikgu, tak nampak cikgu. Kecil benar. Dah habis besar dah tu. Dah tak boleh besar lagi dah. Kamu tengok. Ni kecil, ni besar. Dia bukan segi empat sama. Dia segi empat tepat. Kalau ni, betul? Kalau yang ini, saiz sini, saiz sini. Sama tak? Tak sama juga? Tak sama, mari sini. Ambil ni, protector, ukur. Cikgu, saya tak confident lah cikgu. Okey, kita tengok, kita ukur. Padam lagi. Sampai hilang dia punya ni nya. Kena padam je. Okey, kita tengok ya. Sudut P, kalau tak tahu, kita ukur. Ini kosong. Ke garis ini 45. Nampak? 45. Lepas tu ambil ukur yang atas pula. Mana dia garis dia? Sini juga 40 berapa? 45 juga. Jadi 45 tak ke sama? Okey, jadi kalau kamu was-was kan, kena tipu dengan saya lagi tadi kan? Dengan confident je siap kena tipu lagi. Jawapannya mana? Yang ini. Dengan yang ini. Titik perselangan adalah D. Jadi untuk membagi dua sudut, kamu boleh gunakan protektor untuk ukur mana yang sama. Boleh? Ada soalan? Duduk. Ada soalan? Boleh faham? Boleh faham?